inilah peluangnya untuk perwakilan menggunakan kebijaksanaan itu untuk mengadunkan barisan kepimpinan Majlis Tertinggi ini dengan wajah-wajah yang pelbagai. Calon swasta umpamanya. Iya, calonnya pun ada ramai, Tak ada 62 penaja. orang. Tapi pada akhirnya kita lihat sebenarnya tu, kita bukan nak kata kecewa, tapi kita rasa, seolah-olah perwakilan UMNO ni, atau UMNO masih belum bersedia untuk membuat perubahan dari sudut itu. Kita tengok senarai Majlis Tertinggi top 25 setakat ini, hanya ada seorang dua nama macam Tan Sri Anwar Musa, mungkin kerana bola. Mungkin kerana bola. Mungkin kerana pengusi mara. Pengusi mara. Pun masih ada jawatan. Ada jawatan. Dia MP. Kalau dia tak MP lain juga. Ya, lain juga. Tapi lain-lain pada tu susah nak breakthrough, nak memecah masuk tu susah. Saya nak bagi ruang Zaid bercakap tentang yang Datuk kejap tu yang Datuk sebutkan tadi, Datuk Ali dulu. Saya nak bagi contoh Datuk Ali lah. Minta maaf lah nak buat macam mana kan kedudukan yang begini. Datuk Ali pernah bertanding tapi ditolak di peringkat parlimen. Menyalahkan orang bukan Melayu tidak mengenang budi. Datuk sebutkan tadi, dalam UMNO juga sekarang ini sudah menolak Datuk Ali. Apakah ini kita rasa boleh kita nyatakan kenyataan itu ataupun bagaimana Ruzaid? Saya rasa perwakilan tidak menolak Datuk Seri Ali Rustam tu kerana dia bukan kerana dia tu Datuk Seri Ali Rustam, tidak. Dia menolak kerana dia merasakan dia perlu meletakkan, dia perlu memberi prioriti, keutamaan kepada mereka yang ada jawatan. Inilah jadi repercussion hasilnya ini yang kita dapat. Sebab dalam otak dia, ni aku nak memangkah ni, perlu letak orang yang ada jawatan. Sebab itulah yang menjadi amalan. Kalau dia terima cai pun, cai yang menteri dulu, timbalan menteri dulu, pengurusi apa-apa dulu, barulah yang lain-lain. Jadi bila dah isi 25 tu, dia tak ada ruang untuk kepada yang lain lah. Itu dah menjadi amalan dia. Tetapi kita dari segi adilisme kita merasakan ini peluangnya sebab dulu ditentukan oleh hanya 2,700 orang. Tapi kali ini ditentukan oleh 146,500 orang perwakilan. Pun ada peluang lah kita ingat. Pun tidak kesampaian. Kalau saya boleh potong di situ, minta maaf. Ini yang saya cakap tadi awal, dikotomi antara idealism dengan reality. Itu satu. Dan juga kita kena lihat mengapa ini berlaku. Saya dah kata tadi tuntutan sekarang yang nak dipenuhi. Dan apa yang jadi, di mana dia punya sumber ni yang menjadi ini semua, saya nak pergi kepada sistem pemilihan itu sendiri. Tapi awal-awal saya nak cakap, apa pun sistem yang dirangka oleh manusia tetap ada kelemahan dan ada kebaikan. Contoh kota sistem dulu, kita ingat boleh menyelesaikan masalah. Tak boleh juga. Tak boleh juga. Itu yang pindah kepada sekarang. Dan nampak sekarang, electoral college system inilah merupakan akar umbi mengapa incumbent yang berjawatan terus terpaksa dipilih. Terpaksa. Kerana tuntutan sekarang. Jadi, kalau kita nak memberikan betul-betul ruang kepada sesiapa saja secara demokratik untuk menawarkan diri dan dipilih, maka kita kena revisit balik peraturan ini. Kerana berbeza dengan semasa yang 2,000 lebih hari itu orang dikatakan perwakilan grup 13. Atau lepas tu grup 14, 7 kerana masa itu pemilihan tidak ada di-identify dengan mana-mana bahagian. Menang atau kalah tak ada kaitan dengan bahagian. Tapi sekarang menang atau kalah ada kaitan dengan bahagian. Dan itu adalah ancaman yang serius tanpa disedari. Bahagian itu sendiri. Datuk Seri, sila. Saya nak menambah poin Datuk Akbar tadi. Saya rasa itu cukup penting. Keberanian berubah. Keberanian untuk revisit. Dalam konteks kita melakar perjuangan dan memikirkan semula keberlangsungan perjuangan tu, akhirnya kita tak mahu nanti jadinya suasana menang dalam parti tapi kalah kuasa pemerintahan di pusat dan negeri. Ini sebenarnya harus kita insafi. Kita telah lihat senario Selangor, Pulau Pinang yang masih kekal di tangan mereka. Kita hanya berjaya mengambil semula Kedah. Itu pun dengan begitu hebat tekanan dan cabarannya. UMNO perlu bersedia dari sekarang untuk menginsafi kekurangan yang ada dan memperbaiki segera. Kita tidak boleh terlalu bertatih dalam soal islah yang diperlukan kadar segera ini. Kerana dianya masa yang kita ada pun tidak lama. Bicara soal PRU14, saya mendapat signal-signal tertentu rakan-rakan yang memerhati tingkah laku dan gerakan yang di sebelah sana. Mereka bergerak agak laju sekarang. Dan mereka melakukan strategic positioning. Saya dengar dalam konteks Pulau Pinang contohnya, DAP telah meletakkan, telah pun melakukan mengubah pengundi-pengundinya.
Dan kawasan-kawasan seperti Tasik Gelogo barangkali tidak akan selamat lagi dalam PRU14 akan datang. Begitu juga 3-4 tempat yang selama ini menjadi teras kekuatan UMNO Pulau Pinang berkemungkinan besar akan kecundang dalam PRU14. Dan ini harus kita insafi dengan segera dan tidak boleh lagi kita terlalu terhimbau dalam kenangan lama yang tidak membawa manfaat untuk keberlangsungan perjuangan masa depan. Kita telah melihat bagaimana biadabnya segelintir pihak menghina Islam sekarang ini, menghina bangsa Melayu dan menghina raja-raja Melayu. Kenapa itu berlaku? Sebabnya kerana segelintir kalangan yang membawa panji-panji pembangkang ini telah membuktikan bahawa kaedah mereka itu kononnya berjaya menyekat kuasa UMNO Barisan Nasional, dan mereka menunjukkan pula gerak kerja mereka yang seolah-olah macam lebih baik kononnya, tetapi hakikatnya sebenarnya masalah jauh lebih besar. Dan ini harus tersantuni dengan segera dan cepat. Dan saya ingin menyokong kenyataan tadi. Harus segera di-revisit. Dan kalaulah betul ada elemen sebagaimana yang Datuk Akbar sebut tadi, dengan sistem electoral college ini akan lebih merisikokan bahagian-bahagian, maka kita harus lihat semula. Ya, ini kali pertama UMNO melakukan perubahan besar ini. Tentunya akan ada kelemahan dan kita harus insafi itu. Dan tetapi pujian juga harus diberi kepada keberanian Yang Perdana Menteri buat perubahan yang amat besar ini, yang parti-parti lain, parti lawan langsung tidak berani melakukan ini. Cuma kita harus dengan segera selesai saja pemilihan ini, seawal mungkin, revisit, atur langkah, nilai semula, rombakan perlu dibuat. Kalau perlu dibuat perubahan struktural di sudut perundangan, ya lakukan dengan segera. Kita tidak punya banyak masa, dan yang lebih penting ialah saya telah sebut di awal tadi yang saya fikir perlu disambung hujahannya sekarang, soal pengundi PRU14 yang majoritinya adalah kalangan pengundi muda, saluran 3, 4, 5. Baik, kita akan sentuh soal pengundi muda. Saya kira mungkin Datuk Seri dapat bercakap mengenai golongan mahasiswa dan sebagainya selepas ini. Terlebih dulu kita nak kabarkan kepada anda penonton yang bersama kami di Bernama TV ini, setakat jam ini Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi telah pun memperolehi 153 undi. Datuk Seri Muhammad Syafiee Apdal mempunyai ataupun memiliki 142 undi, mewakili 142 bahagian. Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein memperolehi 84 undi. Sementara Datuk Paduka Mukhris Tun Mahathir berjaya memperolehi 69 undi setakat ini. Tan Sri Isa Samad 8, Datuk Seri Ali Rustam masih kekal dengan 7. Ini berarti langkah yang semakin cemerlang sedang dicipta oleh dua tokoh ini, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dan juga Datuk Seri Muhammad Syafiee Apdal. Tetapi kedudukan Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein dan Datuk Paduka Mukhris Tun Mahathir hanya dibezakan oleh 15 undi setakat ini. Masih mempunyai ruang untuk kedua-dua ini bersaing. Bagaimana untuk menentukan slot yang ketiga seperti yang dikatakan oleh Rozaid tadi. InsyaAllah anda jangan ke mana-mana, selepas ini kita akan terus berdiskusi tentang kedudukan calon naib presiden ini dan juga calon-calon yang bertanding untuk jawatan Majlis Kerja Tertinggi UMNO. Kita berehat seketika, sekembali nanti kita akan terus berhujah dalam ruang bicara dekat kepada anda. Girang gemilang atau peluh kecundang, paparan kegairahan, laporan sukan tanpa sempadan, wadah bertenaga dan terkini, Sukan @Bernama TV. Batasan masa, mengupas isu semasa, jadi saluran pelbagai suara, segalanya baru dan benar di Berita Bernama TV. Isu-isu dunia hiburan dan seni tanah air, cabaran selebriti berbisnes, raih pendapatan sampingan, perkembangan terkini artis tempatan dan antarabangsa,
serta dunia sinema, segalanya disisipkan dengan penuh berinformasi dan santai menerusi program hiburan terbaru. Telesini bukan sekadar hiburan, setiap Sabtu jam 12.30 tengah hari hanya di Bernama TV. Baik, terima kasih kepada anda yang baru saja bersama kami di Bernama TV ini. Saya kabarkan bahawa kita akan bersiaran terus sehingga pukul 12. Satu rekod yang agak panjang. Tetapi tak apalah, kita berbangga kerana dapat bersama dengan para penonton untuk memberikan gambaran terkini mengenai perkembangan pemilihan UMNO 2013 ini. Keputusan yang saya bacakan tadi, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi memperolehi 153 undi, Datuk Seri Muhammad Syafiq Abdal 142, Datuk Seri Syamuddin Tun Hussein 84, diekori rapat oleh Datuk Paduka Mukris Tun Mahathir 69, sementara Tan Sri Isa Samad 8 dan Datuk Seri Ali Rustam 7. Jadi itu kedudukan semasa. Sementara bagi Majlis Kerja Tertinggi, calon penyandang, saya kira 20 orang penyandang Zurul Zaid, kesemua yang berjawatan itu berada dalam kelompok paling atas. InsyaAllah kita akan paparkan kepada anda selepas ini bagaimana keputusan muktamad tentang kedudukan Majlis Kerja Tertinggi UMNO. Datuk, saya rasa apa yang dihujahkan oleh Datuk Seri tadi dan juga saudara Rozaid tadi menampakkan bahawa penambahbaikan ini harus kita ambil kira dari masa ke semasa. Sama lah seperti yang Datuk sebutkan tadi, politik ini. Politik hari ini dan politik masa depan. Itu perlu kita ambil kira. Jadi mungkin pandangan Datuk secara keseluruhan dapat kita perhatikan begitu sukar dan begitu berat hati para perwakilan untuk menentukan antara Datuk Paduka Mukris Tun Mahathir dan juga Datuk Seri Hishamuddin. Ini yang kita nampak jelas dalam kedudukan sekarang ini. Itulah oleh kerana agaknya kita pun dalam proses transisi transformasi. Proses itu pun belum matang dan belum selesai. Ini semua menggambarkan bahawa kita berada dalam transitional period. Kerana itulah kita terombang-ambing dalam membuat keputusan. Kalaulah kita sudah sampai ke tahap yang begitu matang, saya rasa tak berlaku seperti ini. Macam saya kata tadi, kita revisit balik semula yang electoral college system ini. Kalaulah pengundi-pengundi termasuk orang